Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. So, pada hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk kita mengira hukum-hukum indeks berdasarkan daripada soalan-soalan yang diberikan. So, sebelum kita boleh menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan hukum indeks, cikgu minta kamu semua terlebih dahulu perlu faham dan hafal semua formula-formula yang terlibat dalam pengiraan hukum indeks ini. Seperti yang cikgu tunjukkan pada slide contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, soalan berkaitan dengan 2P kuasa 4, Q kuasa 3 didarabkan dengan 7P kuasa 3, Q negatif 2. So, dekat sini kita akan lihat ada dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. Dan juga ada dua nombor yang didarabkan dengan pemboleh ubah iaitu 2 dan 7. Dan operasi untuk soalan ini adalah operasi pendaraban. Bermaksud untuk operasi pendaraban, sekiranya hukum indeks, kita perlu tambah nilai-nilai indeks tersebut dengan syarat pemboleh ubahnya adalah sama. So, langkah yang pertama adalah 2 itu kita darabkan dengan 7. Kemudian, untuk pemboleh ubah P, kita tambah 4 ditambahkan dengan 3. Kemudian kita susun semula Q 3 tambah negatif 2. Kemudian kita akan dapat 2 darab 7 sama dengan 14. P kuasa 7, bukan P7, P kuasa 7 dan Q sama dengan kuasa 1. Di sini hati-hati sebab bila kita lihat kepada 3 tolak 2, sebab tambah darab dengan tolak akan jadi positif, darab negatif akan jadi negatif. 3 tolak 2 sama dengan 1. So, 1 Q kuasa 1. Dan biasanya kuasa 1 memang kita tidak tulis dan kita sedia maklum bahawa setiap nombor memang mempunyai kuasa 1 jika tidak dicatatkan. Bermaksud Q kuasa kosong, bermaksud Q kuasa 1. Okey. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, soalan berkaitan dengan 144C kuasa 9D dibahagikan dengan 12C4/3D. So, di sini kita mempunyai dua juga pemboleh ubah, cuma bezanya operasinya adalah operasi pembahagian. So, apa yang kita perlu buat adalah 144 ini kita bahagikan dengan 12, kita asingkan nombor dahulu. Kemudian kita susun pemboleh ubah tersebut. Cuma kali ini pemboleh ubahnya ada nilai pecahan. So, kamu jangan bimbang. Kita tetap lakukan operasi congak matematik seperti biasa. Kita lihat pada C ini, C 9 tolak 4/3, D 1 tolak 1. So, apabila 1 tolak 1, dia akan jadi kosong. So, hati-hati juga di sini. D kuasa kosong bukan bermaksud nilainya kosong. Apa-apa nilai dan juga atau apa-apa pemboleh ubah yang apabila kuasanya adalah kosong, nilainya adalah 1. So, apa akan jadi? Kalau kamu anggap dia kosong, D kuasa kosong sama dengan kosong, jawapan akhir pasti akan jadi kosong. Hati-hati sebab apabila pemboleh ubah ataupun nilai didarabkan dengan kosong, dia akan jadi kosong. So, tak mungkin jawapan akhir jadi kosong. Kemudian kita selesaikan langkah yang seterusnya, 12C 23/3. Ini adalah jawapan akhir dan kita dah tak boleh nak kecilkan lagi, kita biarkan macam tu. Yang ketiga, kali ini kita akan nampak ada berlaku gabungan pengiraan iaitu darab dan bahagi. Dan kita nampak ada banyak sangat pemboleh ubah dengan nombor-nombor indeksnya. Kamu jangan panik sebab bila kita kena pasti soalan, hanya A dan B sahaja pemboleh ubah, cuma yang berbezanya adalah indeks. Cuma yang mungkin agak menyukarkan sedikit apabila ada kurungan. Dengan kurungan tersebut mempunyai kuasa 4. So, untuk langkah ini, cikgu cadangkan kamu selesaikan yang dalam kurungan dahulu. 2 kuasa 1, so 1 ini didarabkan dengan 4 akan jadi 2 kuasa 4. Manakala 3 akan darabkan dengan 4,
B kuasa 1 didarabkan dengan 4. So, B kuasa 4. Jangan kamu nampak nombor di hadapan ni, kamu jadikan dia 2 darab 4. Jadi 8. Ramai murid melakukan kesilapan seperti itu. Mungkin bukan dia tidak tahu, tapi mungkin dia cuai. So, apa langkah kita yang seterusnya bila kita dah buka kurungan? Kita susun semula. 3A kuasa 2, B kuasa 7 darab dengan 2 kuasa 4 sama dengan 16. A 3 darab 4 sama dengan 12. B kuasa 4 dibahagikan dengan 12. A kuasa 6, B kuasa 8. So, dekat sini cikgu telah asingkan. Asingkan mengikut warna. Di mana indeks bagi pemboleh ubah A berwarna biru, manakala indeks bagi pemboleh ubah B berwarna hijau. Apa tujuan dia? Kita nak elak daripada berlakunya kecuaian dalam pengiraan. Okey, pada step yang seterusnya, kita 3 didarabkan dengan 16 dibahagi dengan 12. Yang nombor ini kita selesaikan seperti biasa. Cumanya A ini 2 tambah 12. Kenapa 2 tambah 12? Sebab dia berada pada operasi darab. Kemudian tolak 6. Kenapa tolak 6? Sebab dia pula berada pada operasi bahagi. Kemudian B, 7 ditambahkan dengan 4, tolak dengan 8. Sama juga macam A tadi. So, akhirnya jawapan kita adalah 3 darab 16 bahagikan dengan 12 akan jadi 4. A kuasa 8, B kuasa 3. So, ini adalah jawapan akhirnya. Cuma hati-hati apabila kamu nak menyelesaikan operasi indeks ini. Kita takut kamu tercampur ataupun jika nilai-nilai indeks tersebut mempunyai nilai negatif. So, hati-hati. Pada contoh yang keempat. Untuk contoh keempat ini, kita tengok. Sebelum ini, kita pemboleh ubahnya berdasarkan huruf. Iaitu A, B, C atau D. Cuma untuk kali ini, disebabkan pemboleh ubahnya berbeza nombor. Iaitu nombor asalnya adalah 4, 4. Tetapi ini 64. Apa yang kita perlu lakukan? Kita kena tukar 64 ini kepada nombor asas 4. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu fikir, apakah kuasa untuk 4? So, maksudnya 4 kuasa berapa? Sama dengan 64. So, kita dapat tahu bahawa 4 kuasa 3 sama dengan 64. So, yang ini disebabkan operasi darab. So, X tambah 5. Kita biarkan dia 4. Dan kita dapati bahawa 4, 4. So, mempunyai nombor asas yang sama. Ingat, hanya nombor asas yang sama saja baru kita boleh selesaikan indeksnya. Jika tidak, jangan. So, apa yang seterusnya kita buat? Kita darabkan 3X tolak 3 darab 1 sama dengan 3. So, kita dah dapat dah yang cikgu jadikan warna biru. So, sebenarnya soalan ini dia hendak apakah nilai X? Apakah nilai X? So, apa yang kita buat? Kita asingkan. Sebab nombor asasnya dah sama. So, kita asingkan pengiraan tersebut. Kita akan tulis 3X tolak 3 sama dengan X tambah 5. So, sekarang ni negatif 3. Kita bawa sebelah kanan jadi tambah X. Kita akan bawa sebelah kiri akan jadi negatif X. So, dia akan jadi 2X sama dengan 8. Negatif 3 bawa sebelah kanan jadi tambah 3. So, 5 tambah 3 sama dengan 8. X pergi sebelah kiri jadi negatif 3. So, 3X negatif X. 3X tolak X sama dengan 2X. So, belum selesai lagi. Kita nak nilai X. So, 2 ini darab pergi sebelah kanan akan jadi bahagi. So, X sama dengan 4. Sebab 8 bahagi sama dengan 4. So, sekarang ni kita dah tengok 4 contoh soalan. Yang paling penting adalah kamu mesti tahu bagaimana untuk menggunakan hukum-hukum indeks dalam menyelesaikan masalah. So, kuasai dulu. Hafal dahulu hukum-hukum indeks tersebut sebelum kamu boleh mula menjawab soalan. Sekian.